Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang garis panduan perubahan-perubahan yang boleh berlaku dalam pembinaan hukum Islam semasa. Sebelum tu kita sama-sama mengenal apakah itu yang dimaksudkan dengan syariah dan fiqh. Syariah dan fiqh ada beberapa perbezaan. Pertama kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan syariah. Syariah ialah segala peraturan ataupun undang-undang ataupun ketetapan yang telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada hukum hakam yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkait dengan bidang akidah, yang merangkumi akidah, yakni pegangan kepercayaan kita semua, dan juga perbuatan-perbuatan ataupun praktikal dalam agama yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dan juga syariah ini terpelihara daripada sebarang perubahan. Maknanya syariah bersifat tetap, yakni Al-Quran dan Sunnah itu bersifat tetap, yang mana syariah sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah itu bersifat tetap dan tidak berubah. Itu sedikit secara ringkas pengertian tentang syariah dan jelas kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan syariah. Kemudian kita tengok pula apakah yang dimaksudkan dengan fiqh. Fiqh ini pertamanya saya ingin jelaskan bahawa fiqh ialah salah satu cabang daripada syariah. Maknanya syariah itu berada di atas, iaitu syariah memayungi fiqh. Fiqh ini dia merupakan satu cabang daripada syariah yang bersifat luas itu. Fiqh, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan fiqh. Fiqh merupakan ilmu-ilmu tentang hukum hakam syariah yang bersifat amali. Dia hanya bersifat praktikal saja. Fiqh dia hanya berkaitan dengan hukum hakam yang bersifat praktikal, amali saja. Berbeza dengan syariah. Tadi syariah ni merangkumi semua, bersifat yang merangkumi hukum hakam, i'tiqad, pegangan kepercayaan, dan juga amali, merangkumi semua. Adapun fiqh ni dia khusus kepada hukum hakam syariah yang bersifat amali, yang diambil daripada dalil-dalil syarak. Yang diambil daripada dalil-dalil syarak tadi, iaitu dalil-dalil Al-Quran yang terperinci. Yang mana fiqh merupakan kefahaman ulama, yang merupakan satu kefahaman daripada kefahaman ataupun ijtihad para ulama terhadap nas-nas syariah. Dan fiqh ini dia merupakan hukum hakam yang diijtihadkan, yang dikeluarkan ataupun diistinbatkan oleh ulama, hukum hakam yang berkaitan dengan hukum hakam amali, yang bersifat amali, dan berkaitan dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan mukallaf. Kemudian kita terus kepada garis panduan. Kemudiannya barulah kita akan masuk tentang garis panduan. Saya akan membentangkan di sini beberapa garis panduan umum daripada usul fiqh yang menentukan sesuatu hukum ataupun menentukan sesuatu pembinaan hukum, dan ianya boleh berubah. Inilah garis panduan yang menentukan hukum hakam itu boleh berubah. Kita akan tengok satu persatu. Saya hanya menggariskan 4 sahaja di sini berkaitan hukum ataupun garis panduan ataupun kaedah. Kaedah berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum. Di sana dalam ilmu fiqh dan usul fiqh terdapat kaedah-kaedah dan garis panduan yang banyak berkenaan dengan perubahan-perubahan hukum, tetapi saya hanya menggariskan di sini 4 sahaja garis panduan perubahan hukum. Dan selepas daripada ini baru kita akan tengok contoh-contoh perubahan hukum yang boleh berlaku dalam hukum hakam fiqh, terutamanya dalam hukum hakam fiqh semasa. Pertama, kita tengok garis panduan perubahan hukum. Saya gariskan di sini ada 4 perkara yang digariskan para ulama yang saya nukilkan. Yang pertama, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi kita tengok di sini dalam hukum hakam Islam, apabila terdapatnya sesuatu kesulitan, dia juga boleh mendatangkan suatu kemudahan dalam yang ni dia merujuk kepada hukum itu boleh berubah. Kaedah ini merupakan salah satu daripada kaedah fiqh yang telah dikeluarkan secara ijma' para ulama daripada kaedah asas syariah Islam. Asas dasar, asas kaedah inilah kesulitan mendatangkan kemudahan. Inilah maka disyariatkan segala bentuk rukhsah, yakni keringanan tertentu dalam hukum hakam amal ibadat kita,
dan kita tahu bahawasanya di sana ada terdapat hukum hakam yang berubah apabila berlakunya kesulitan yang tertentu dalam sesetengah ibadah fardu bagi mereka yang sakit, contohnya dalam perjalanan dan mempunyai halangan-halangan tertentu seperti darurat yang seperti hukum hakam semayang dan puasa. Semayang kita ada keringanan semayang, puasa kita ada keringanan dalam berpuasa. Kemudian yang kedua, kaedah ataupun garis pandang yang kedua dalam keadaan dipaksa orang lain. Dalam keadaan dipaksa orang lain juga, di sana ada terdapatnya hukum hakam yang boleh berubah. Kemudian kita tengok yang ketiga, kita terus yang ketiga. Dalam keadaan lemah ataupun tidak mampu. Dalam keadaan tubuh badan manusia lemah ataupun tidak mampu juga akan menyebabkan sesuatu hukum itu akan berubah, hukum hakam fiqh. Di antara keadaan darurat yang membolehkan hukum hakam yang dilarang ialah suasana lemah atau tidak mampu yang menimpa individu ataupun kumpulan. Asalnya hukum itu dilarang, tetapi apabila lemah ataupun tidak mampu dia dibolehkan. Sehingga kumpulan muslim boleh mengangkat bukan muslim sebagai pemimpin mereka dengan berpura-pura bersimpati dan setia kepadanya, padahal mereka tetap mencintai dan mempercayai Islam. Contohnya dalam hukum hakam, hukum melibatkan kita mengangkat orang bukan Islam sebagai pemimpin kita, padahal hukum asalnya haram kita mengangkat pemimpin yang bukan Islam menjadi pemimpin kita dalam kalangan orang Islam. Tapi dalam keadaan begini, dalam keadaan lemah ataupun tidak mampu, dalam keadaan umat Islam tidak kuat, kita pada ketika itu kita diharuskan dalam masa yang sama kita bersifat masih lagi mempercayai dan mencintai Islam, dan dalam masa yang sama kita bersikap tidak redha terhadap orang kafir menjadi pemimpin kita. Itu contoh dia. Kemudian yang keempat, garis panduan yang keempat, kita tengok garis panduan yang keempat dalam pembinaan hukum dan perubahan hukum. Yang keempat ialah kedaruratan ataupun keterpaksaan umat Islam dan umat dan keselamatan. Sebagaimana syariat Islam memandang kedaruratan ataupun keterpaksaan individu, maka ia pun memandang kedaruratan umat secara berkumpulan ataupun jamaah itu dan pemeliharaan terhadap keselamatannya, seperti kedaruratan perang yang diwajibkan kepada umat Islam ataupun masyarakat. Kemudian kita selesai yang tu, kita terus kepada contoh-contoh. Kita masa singkat, kita terus kepada contoh. Contoh-contoh yang saya gariskan di sini ada 4 contoh tentang hukum hakam fiqh yang bersifat berubah, yang boleh berubah. Yang kita sebut tadi, tidak semua hukum fiqh boleh berubah. Ada, tapi sebahagian besar daripada hukum fiqh dia boleh berubah mengikut keadaan-keadaan tertentu, mengikut perubahan masa, tempat dan keadaan-keadaan tertentu. 4 contoh perubahan hukum yang relevan dari literasi fiqh dan situasi semasa. Saya buat beberapa contoh, iaitu 4 contoh. Yang pertama, larangan menyimpan daging korban lebih dari 3 hari dan pada suasana tertentu dan kerana sebab tertentu. Pada asalnya dilarang. Kerana apa? Kerana ada sebab tertentu, seperti kerana adanya tetamu ke Madinah dalam satu kesempatan yang baik, sehingga wajib menghormati mereka dengan memberi daging korban. Setelah keadaan itu berubah, maka hukumnya pun berubah. Maka sekarang ni haruslah menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari. Walaupun pada asalnya, hukum pada asalnya tidak boleh kita menyimpan daging korban kerana ada sebab yang tertentu, iaitu menghormati tetamu pada ketika itu, pada zaman Nabi. Kemudian selepas daripada itu sehingga ke zaman kita sekarang ini, maka kita boleh menyimpan daging korban, harus kita menyimpan daging korban itu. Kemudian kita tengok pada contoh yang kedua, iaitu larangan mengambil upah mengajar Al-Quran. Pada asalnya Nabi pun, sahabat tidak pernah mengambil upah dan tidak pernah menjadikan mengambil upah mengajar Al-Quran dan agama ini sebagai satu pendapatan, sebagai suatu hasil pendapatan, dan disebut dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah. Sahabat Nabi semua tidak mengambil upah, dan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama mutaqaddimin juga melarang hal yang demikian. Tapi apabila berlaku perbezaan zaman dan zaman sekarang ini, mengajar Al-Quran dan agama dijadikan sebagai